الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rombaklah simpulan yang terletak di lidahku. Yafqahu qawli, semoga kata-kataku dapat difahami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi sekalian. Kerana Allah SWT masih mengizinkan kepada kita pada hari ini untuk bernyawa, meneruskan kehidupan ini, seolah-olah Allah SWT mahu memberikan kita peluang untuk memperbanyakkan amal ibadah kita, untuk meneruskan lagi perjuangan kita untuk menjadi hamba kepada Allah, iaitu hamba yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua digolongkan di dalam golongan yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi sekalian? Alhamdulillah, saya pada hari ini bersiaran di studio dakwah Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan, dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan sama-sama berkongsi ilmu pada pagi yang penuh barakah ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Kelantan kerana jemput untuk bersama-sama kita berkongsi pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini tuan-tuan, kita sama-sama juga doakan, mudah-mudahan saya doakan saya dan juga tuan-tuan puan-puan semua sentiasa sihat, sejahtera, apatah lagi kita berada di dalam musim-musim pandemik COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, jagalah diri kita masing-masing, ahli keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Mudah-mudahan nikmat sihat yang Allah berikan kepada kita itu dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi sekalian. Baik, apa perkongsian kita pada pagi ini, tuan-tuan? Sebagai untuk memahamkan lagi apa perkongsian kita pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan, saya bawakan satu gambar untuk tuan-tuan puan-puan tengok. Mungkin tuan-tuan puan-puan nampak gambar ini. Tuan-tuan puan-puan, mungkin boleh, kalau bagi tuan-tuan puan-puan yang tengok melalui live di Facebook dan sebagainya tu, mungkin boleh type lah di komen itu, apakah di dalam gambar ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ini ialah kita semua tahu, iaitu seekor gajah. Tuan-tuan puan-puan, sebelum saya masuk kepada tajuk kita pada hari ini, saya nak menceritakan sedikitlah cerita orang-orang lama lah, tuan-tuan puan-puan, iaitu berkaitan dengan gajah dan juga seorang yang buta.
gajah dengan seorang buta. Tuan-tuan dan puan, ada seorang yang telah ditutup matanya. Bila mana ditutup mata ni, maknanya dia tak nampak lah, tuan-tuan dan puan. Lalu dia telah dibawa menghampiri binatang ini, gajah ini. Dan dia tak tahu apa sebenarnya yang dia sedang hampir ataupun dekat di hadapan dia tersebut. Baik, lalu apabila diminta dia ni mengangkat tangan memegang di badan gajah ataupun di tubuh gajah ini, maka ditanya kepada dia, agak-agak apa benda ni? Agak-agak apakah benda ni? Lalu tuan-tuan dan puan, dia menjawab, oh, ni rasanya macam dinding ni. Apabila dia pegang di bahagian badan gajah. Lalu diminta dia lagi untuk, okey, cuba pegang di bahagian kaki dia pula, kaki gajah ni. Kaki gajah ni. Agak-agak, maknanya orang yang minta dia tu tak bagi tahulah ini gajah. Jadi bagi tahu, okey, cuba pegang ini pula. Lalu dia dipegang tangan kawan tadi, diletakkan di kaki gajah ini. Lalu dia pun dalam keadaan tak nampak itu, dalam keadaan buta itu, memegang kaki gajah ni pula. Lalu dikatakan, oh, ini macam tiang rumah ataupun tiang api, katanya. Baik, lalu dibawa lagi tangan dia untuk memegang ekor gajah pula. Ekor ini. Tanpa diberitahulah dia ni apa benda ni. Lalu dia pun pegang ekor ni dan dia rasa, ni macam tali. Ataupun macam bulu ke apa kan. Okey. Lalu dibawa lagi tangan dia untuk memegang belalai gajah ni pula. Dan dia pun pegang, dia rasa. Dia rasa-rasa. Lalu dia kata, ini macam apa? Yang bomba tu. Yang hos tali bomba tu kan. Ni macam nak memadamkan apa api kan. Dibawa lagi tangan dia pegang gading gajah ini. Dia rasa macam, ini macam tanduk ni. Lalu apabila diminta dia ni buka matanya, barulah dia nampak, oh, rupanya itu ialah seekor gajah. Tuan-tuan dan puan, apakah yang saya nak maksudkan di sini? Tuan-tuan dan puan sekalian, sewaktu beliau dalam keadaan buta ataupun tak nampak itu, beliau telah mentafsirkan apa yang dia pegang itu dengan pelbagai tafsiran, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan dia tak nampak, jadi dia tak tahu apa benda di hadapan dia. Tetapi apabila dia dibuka matanya, dicelik, baru dia tahu di hadapannya rupa-rupanya ialah seekor gajah. Jadi tuan-tuan dan puan, sewaktu dia sedang tutup matanya itu, dia dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan hanya teka-teki sahaja apa yang dia rasa, maka tuan-tuan dan puan, di situlah yang saya nak bawa tajuk kita pada hari ini, iaitulah tajuk kita, iaitulah jahil pintu kegelapan. Jahil pintu kegelapan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian. Jahil ialah satu penyakit yang ataupun satu masalah yang sangat berbahaya kepada kita semua, khususnya selaku Muslim lah, selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itulah melihat kepada ayat yang saya baca di awal-awal sebelum kita mulakan tajuk tadi, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, iaitu saya membaca surah Al-Alaq, iaitu ayat pertama, surah Al-Alaq ini bermula pada ayat pertama sehingga ayat kelima, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah SWT ini, kalau kita tengok macam mana betapa pentingnya untuk kita ini keluar daripada jahil ini, ataupun untuk kita basmi kejahilan dalam diri kita, sehingga kalau kita tengok dalam Quran, ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT ialah ayat iaitu Iqra itu sendiri, iaitu bacalah. Ataupun tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh fahami bacalah yang dimaksudkan oleh Allah SWT ini sebenarnya boleh dilihat dalam konteks yang luas. Bukan sahaja membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan membaca buku ataupun belajar, ataupun kita menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, apa sahaja kaitan yang boleh mengeluarkan kita daripada jahil kepada alim, maka itulah yang disarankan di dalam
surah Al-Alaq ayat yang pertama yang saya baca awal-awal tadi. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Dan bukan sahaja yang kita boleh tengok daripada Quran, bahkan Nabi SAW pun ada bersabda, ya, yang bermaksud dalil yang mana hadisnya ialah talibul ilmi fardhu ala kulli muslim, iaitu tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu ialah satu kewajipan bagi seorang muslim. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini menunjukkan bahawasanya betapa Rasulullah SAW sendiri pun minta kita umat dia ni untuk belajar, tuntut ilmu supaya kita ni keluar daripada jahil yang kita bincangkan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana di saat awal Rasulullah SAW diutuskan sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah menjadi Rasul, kita juga perlu tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga untuk memerangi kejahilan. Memerangi kejahilan, iaitu sewaktu itu bagaimana dalam keadaan masyarakat jahiliah di Makkah pada waktu itu yang kita semua tahu kan, sinonim ataupun kita semua tahu dengan pelbagai kezaliman, bagaimana masyarakat jahiliah pada waktu ketika itu ada penduduk yang kuat kan, yang kaya menindas orang miskin, orang yang lemah kan. Bagaimana budaya masyarakat jahiliah dulu dengan budaya minum araknya, budaya zinanya, budaya membunuh anak perempuannya dan sebagainya. Maka ini adalah antara bentuk-bentuk kejahilan di dalam masyarakat pada waktu itu. Sehingga kita menyebutnya sebagai masyarakat jahiliah. Jahiliah itu kita sebut. Apabila untuk kita mentafsirkan masyarakat sewaktu sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, Allah SWT meminta Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kejahilan masyarakat jahiliah pada waktu itu, iaitu daripada kegelapan. Sebab tajuk kita ini jahil, pintu kegelapan. Maka segala perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah pada waktu itu kan, yang jauh daripada hidayah Allah, maka itulah satu bentuk kegelapan yang dialami oleh masyarakat pada waktu itu. Maka diutuskan Rasulullah SAW untuk membawa keluar masyarakat ini kepada cahaya, iaitu kepada Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu sedar bahawasanya penyakit jahil ini adalah satu penyakit ataupun masalah yang sebenarnya sangat berbahaya dan ia boleh dikatakan membarah di dalam masyarakat kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kerana mungkin yang menonton ini ada ibu-ibu, ada ayah-ayah kan? Yang menonton ini mungkin ada guru dan sebagainya. Dan juga pelbagai lapisan masyarakat yang menonton. Saya nak berkongsi tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita ini dapat menjaga diri kita daripada jahil ini, kita perlu perhatikan ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang mana 3 faktor ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin akan membawa kita kepada kejahilan ataupun kepada cahaya yang kita bincangkan tadi, iaitu Islam itu tadi. Apa 3 faktor yang akan mempengaruhi kehidupan kita, tuan-tuan dan puan sekalian? Ni kalau yang ada buku ke ada pen boleh catat kan, ataupun type di WhatsApp ke dan sebagainya. Okey. Baik, yang pertama tuan-tuan sekalian, kita perlu tahu faktor pertama yang akan mempengaruhi kehidupan kita ialah, yang pertama ialah apakah bahan bacaan ataupun buku-buku yang kita suka baca dalam hidup kita. Apakah bahan bacaan ataupun buku ataupun terpulanglah majalah ke novel ke makalah ke dan sebagainya yang kita suka baca dalam hidup kita. Kerana bahan bacaan ini, buku ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Dari segi minda dan seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku dan reaksi dalam kehidupan kita. Bagi orang yang suka membaca Al-Quran tu, of course lah tuan-tuan puan-puan sudah confirm lah yang terbaik dan mungkin membaca buku-buku yang ditulis oleh para asatizah kita, kitab-kitab
buku-buku self-help, buku-buku motivasi dan sebagainya, tuan-tuan puan, insya-Allah apa yang dia baca tu akan mempengaruhi hidup dia dan akan mencetuskan tingkah laku dalam kehidupan dia. Dan kalau bahan bacaan yang baik yang dia pilih, maka baiklah diri dia, insya-Allah. Tetapi tuan-tuan puan, kalau bahan bacaan ataupun buku apa semua yang dia baca ini yang maknanya menjuruskan kepada dosa, kepada kemungkaran, maka ia akan mempengaruhi hidupnya untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Ini kita perlu perhatikan, tuan-tuan puan sekalian. Ya, sebagai contoh, tuan-tuan puan sekalian, apabila bahan bacaan ini, contohlah remaja-remaja hari ini yang mungkinlah ada sebahagian yang suka kepada novel-novel yang menjuruskan kepada percintaan, couple ke dan sebagainya, maka boleh jadi bila mana suka ataupun gemar membaca bahan bacaan macam tu, boleh menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara tersebut juga. Maka ini sangat bahaya kepada seseorang apabila dia memilih bahan bacaan itu. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, apakah faktor akan mempengaruhi kehidupan kita ini supaya kita keluar daripada kejahilan ini, tuan-tuan sekalian? Ialah dengan siapa kita berkawan. Ataupun siapakah orang di sekeliling kita ini, tuan-tuan sekalian. Itu juga akan mencerminkan bagaimana hidup kita, bagaimana keadaan kita selepas itu. Sebagaimana yang biasa kita dengar kan, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka insya-Allah kita pun akan turutlah berbau wangi, sebabkan kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi ni. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang menempa besi dan sebagainya, bila mana kesan daripada besi itu tercalik pada kita, mungkin kita pun akan turut terkesan dengan calitan ataupun bahang besi tersebut. Ini sebenarnya benda ni bukannya nak cakap yang orang buat besi tu tak baik, tuan-tuan puan. Kita jangan salah faham. Tapi kesan daripada benda yang dia buat itu. Itu yang kita perlu perhatikan dalam supaya kita boleh terhindar daripada perkara-perkara yang tak elok dalam diri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan siapa kita berkawan, siapa orang sekeliling kita akan mencerminkan diri kita juga, tuan-tuan sekalian. So, kalau kita berkawan dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang solehah, maka insya-Allah kita akan turut mengikut jejak langkahnya. Kalau kita menjadikan orang yang mungkin selalu buat benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang melarakan, maka mungkin kita pun akan turut terjebak kepada benda tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga diri kita, pilih orang-orang yang baik, orang-orang yang kita rasa boleh membawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian. Dan yang ketiga, tuan-tuan puan, faktor yang akan mempengaruhi kehidupan kita juga ialah apakah rancangan televisyen ataupun video ataupun tak kisahlah tuan-puan, YouTube ke dan sebagainya yang kita suka tonton, tuan-tuan puan sekalian. Apakah rancangan ataupun siaran apa, video apa yang kita suka tonton. Sebab ini pun akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kandungan video ataupun siaran televisyen itu benda yang baik-baik, insya-Allah akan jadi baiklah kita. Kalau kandungan tersebut kandungan yang tak baik, maka tak baik jugalah diri kita ni boleh jadi. Teman-teman sekalian, kita sangat risau sebenarnya apabila kita berbicara tentang video kan. Bila mana ialah kalau setengah orang yang sebagai contoh kan suka kepada menonton video-video tentang gosip-gosip, fitnah ke dan sebagainya sana sini, maka boleh jadi walaupun mungkin pada awalnya dia tak suka, tapi apabila dia selalu melazimi tengok benda-benda macam ni, akhirnya dia pun akan turut terkesan juga, tuan-tuan puan sekalian. Dan saya pun nak berkongsi juga, tuan-tuan sekalian, yang mana video ini ataupun rancangan televisyen ini ataupun layarilah laman web ke apa dan sebagainya yang sebenarnya boleh mempengaruhi kehidupan sebuah masyarakat itu juga. Kita risau, tuan-tuan puan, apabila kita membaca ada kajian sewaktu PKP 3 bulan sebelum ini kan, yang mana dikatakan negara Malaysia ini antara negara yang tertinggi pelayar laman web pornografi, tuan-tuan puan sekalian. Kita sangat risau benda ini. Dan bila mana kita membaca kajian-kajian seperti ini, tuan-tuan puan sekalian, maka apabila berlaku kes-kes kes-kes rogol ke, kes-kes zina lah, kes-kes
kadang-kadang dikatakan haruan makan anak lah, sumbang mahrang dan sebagainya, maka kita boleh nampaklah itu kan, bila mana ada kajian begitu dan ada kes-kes macam ni, memang kita nampak keselarian itu dan kita tak boleh nak terus menafikan fakta tersebut. Cuma ceritanya apa tuan-tuan sekalian? Ceritanya bagaimana diri kita. Pertama. Yang kedua, bagaimana ahli keluarga kita tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, bagaimana kawan-kawan masyarakat kita. Adakah mereka semua ini terjebak di dalam kalangan yang melayari perkara-perkara yang tak sepatutnya itu. Maka di situ tuan-tuan sekalian, yang perlu sama-sama kita jaga diri kita. Kita jaga kita ni tuan-tuan sekalian bukan sahaja nak jaga daripada virus COVID-19 tuan-tuan puan. Ya, sebenarnya virus akhlak dan virus sosial pun satu virus yang sangat bahaya yang boleh meruntuhkan masyarakat kita apabila tidak tahu benda itu sama ada dosa ke ataupun pahala, tuan-tuan puan sekalian. Jadi itu tiga faktor yang kita kena jaga diri kita supaya kita boleh keluar daripada pintu kegelapan sebagaimana kita bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan puan semua, kenapa kita penting sangat untuk kita bicara soal jahil ini sebagai pintu kegelapan ini? Sebab kita kena tahu impak kepada kejahilan ini sangatlah dahsyat. Sangatlah berbahayalah. Ibaratnya tuan-tuan puan sekalian, seorang yang nak naik motor tapi dia tak tahu nak gerakkan motor tu macam mana. Nak masuk air ke nak masuk minyak? Nak masukkan air nak masuk ataupun minyak petrol kan? Dia tak tahu benda ni. Lalu dia masukkanlah air dalam tangki minyak motor tu, kemudian punyalah nak start oil Kelantan atau perih motor ke apa semua ni tak jadi maknanya tidak berjalan motor tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu rupa-rupanya yang sebenarnya air tu bukannya faktor untuk menggerakkan motor tersebut. Yang sepatutnya ialah minyak yang dimasukkan dalam tangki minyak motor itu. Maka ini juga salah satu bentuk kejahilan yang kita kena jauhi tuan-tuan puan sekalian. Impak daripada kejahilan ini. Itu tuan-tuan puan sekalian kalau dari segi analogi motor lah, perumpamaan motor tadi. Tapi bagaimana tuan-tuan puan sekalian kalau tak tahu ataupun jahil itu melibatkan soal akidah. Soal akidah kita. Soal agama kita. Soal akhlak dan sebagainya. Dan apabila tidak tahu perkara-perkara seperti soal akidah dan sebagainya ni, maka akan berbahayalah kepada diri kita. Sebagai contoh tuan-tuan puan sekalian, dalam masyarakat kita pun kadang-kadang viral juga isu. Contohnya apa tuan-tuan puan? Perebutan harta pusaka. Apabila ibu ataupun ayah meninggal dunia, maka adik-beradik yang mungkin tidak mengetahui tentang ilmu faraid dan sebagainya ini, maka berlakulah perebutan dan berlaku pertelingkahan pergaduhan, berantakanlah hubungan silaturahim ahli keluarga ni. Maka kenapa jadi macam tu tuan-tuan sekalian? Kerana disebabkan jahil terhadap ilmu, mungkin ilmu pengurusan harta pusaka tadi, ataupun ilmu faraid dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, inilah yang kita perlu sama-sama fikirkan dalam kehidupan kita. Boleh jadi tuan-tuan sekalian, kita ni bukannya tahu semua benda dalam hidup kita kan? Tetapi Allah SWT menyebut, kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu perkara tersebut. Ya, tuan-tuan sekalian, kalau kita ni tak tahu, contoh tadi kan, contoh ilmu faraid dan sebagainya, kita perlulah cari orang-orang yang mahir ilmu-ilmu tersebut untuk memandu kita dan ahli keluarga kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat kepada kejahilan ini dan sangat penting untuk kita cuba basmi kejahilan dalam masyarakat kita, tuan-tuan sekalian, saya teringat kita share sikitlah sejarah yang mana kita semua sayangi, yang mana masih kita ingat pada hari ini, ulama kita almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat. Ya. Saya teringat ada ceritalah daripada pimpinan kerajaan negeri dan juga cerita daripada orang-orang terdekat dengan almarhum Tok Guru ni. Sewaktu di awal-awal almarhum Tok Guru memerintah negeri Kelantan, kita perlu ada cerita-cerita yang mana
usaha yang almarhum Tok Guru ni untuk membasmi kejahilan dalam masyarakat Kelantan pada waktu itu. Antara contohnya tuan-tuan sekalian ialah budaya berhibur dalam masyarakat Kelantan suatu ketika dulu. Apabila naiknya almarhum Tok Guru Ni Aziz sebagai pimpinan kerajaan negeri, kan, dikatakan ramailah rakyat Kelantan yang pada waktu itu memang telah terjebak dengan budaya-budaya khurafat dan sebagainya, rasa macam bimbang sudah, kan. Sudah naik Tok Guru ni habislah kita. Tak boleh dah, kalau dari segi berhibur ni tak boleh nak berhibur dah. Nak dikir barat pun tak boleh. Nak main wayang kulit pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Suatu ketika itu. Ya, tetapi apabila naiknya almarhum Tok Guru Abdul Aziz dan bersama dengan para pimpinan kita pada waktu itu, dia katakan nak berhibur boleh. Ya, nak berdikir barat boleh, nak wayang kulit boleh, nak buat gapria lagi pun boleh. Cumanya pada waktu itu, kan, waktu itu yang dikatakan dikir barat dan hiburan-hiburan di Kelantan ini ada dia punya kandungannya, kan, liriknya, mesej-mesej dalam tu menjurus kepada perkara khurafat, kan, menjurus kepada perkara-perkara dosa lah. Tapi bila mana naik almarhum Tok Guru Aziz, katanya boleh nak berhibur, cuma perbetulkan dari segi kandungannya, konten kepada hiburan tersebut. Maka insya-Allah dengan cara itu boleh untuk kita berhibur, kan, seperti biasa. Bahkan hari ini kita melihat di mana di sana sini, kalau di Kelantan ni selalulah diminta persembahan dikir barat oleh kerajaan negeri Kelantan, kerana alhamdulillah pada hari ini kesannya ialah kita boleh tengok dikir barat yang dimainkan oleh kawan-kawan kita ni mengandungi mesej yang positif, kan? Mesej untuk taat kepada Allah, sayang mak ayah, dan hormati orang tua, sayang anak-anak muda, dan maknanya buat baik pada masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan sekalian. Yang kata lain, nak berhibur tu boleh. Cumanya kita pandulah dengan kandungan yang baik, mesej yang baik. Sebab tu saya teringat tuan-tuan sekalian, satu lagu daripada kumpulan Raihan lah. Kita nasyid sikit boleh tak tuan-tuan? Okay. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Itu tuan-tuan. Tak boleh banyak-banyak tuan-tuan, nanti keholebak hujan di Kelantan ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi nak bagi tahu sini, berhibur boleh, cuma pilihlah hiburan yang baik dan pastikan kandungan dalam mesej-mesej yang kita buat hiburan itu semuanya yang baik-baik belaka. Kerana itu ialah satu cerminan bahawa kita tahu tentang apa perkara yang betul, apa perkara yang tak betul. Bila mana kita ni buat hiburan yang mengandungi mesej yang jauh daripada Allah, maka itu juga salah satu bentuk kejahilan tuan-tuan sekalian. Kita pun juga risau tuan-tuan bila mana dalam hiburan remaja-remaja kita hari ini, artis-artis di luar negara dan sebagainya, yang lagu-lagunya tu kalau dengar muzik tu memang sedap, sangat mengasyikkan, tetapi kalau kita perhatikan liriknya tu, masya-Allah tuan-tuan, artis-artis di luar negara lah, yang memang didambakan ataupun diidolakan oleh anak-anak muda kita hari ini. Dari segi dia punya message, dari segi hiburan ataupun muzik yang dia main itu, memang kalau dengar tu memang asyik lah tuan-tuan. Tetapi kalau kita perhatikan dia punya pepatah ataupun lirik-liriknya tu, maka tuan-tuan sekalian, sungguhlah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhati-hati dari segi ini, kita perhatikan bagaimana hiburan ataupun yang diikuti oleh anak-anak kita pada hari ini, tuan-tuan puan sekalian. Okey, sehingga ada satu kumpulan di dalam negara kita ni, kumpulan nasyid juga, dia buat strategi cover tuan-tuan sekalian. Ambil lagu-lagu yang artis yang sedap-sedap ni tapi mesej dia teruk-teruk ni, lalu dia cover, bawa lirik-lirik yang baik supaya anak-anak muda kita ni dalam keadaan seronok dengar muzik tu dan juga seronok dengan mesej-mesej positif yang ada kepada dalam lagu tersebut. Tuan-tuan sekalian, kita
maknanya kita ucapkan terima kasih dan kita ucapkan mudah-mudahan kumpulan-kumpulan nasyid dan jugalah semua aktivis-aktivis dakwah termasuklah daripada Yadim kan, kita sokong mereka ni tuan-puan sekalian kerana usaha mereka untuk membawa anak-anak kita kan, masyarakat kita keluar daripada bentuk-bentuk kejahilan ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah dan dikasihi Nabi sekalian. Baik. Tuan-tuan sekalian, dalam beberapa minit yang terakhir ni saya nak berkongsi juga bagaimana tips untuk kita keluar daripada kejahilan dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, sudah tentulah untuk kita ni memperbaiki diri kita supaya kita tidak sentiasa berada dalam keadaan jahil, sudah tentulah kita mesti melazimi majlis ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian. Di rumah kita, tuan-tuan dan puan, kita kena perhatikan, tuan-tuan dan puan sekalian, di rumah kita ni, kita sudah tentu tahu masjid-masjid. Kalau di Kelantan ni, tuan-tuan dan puan sekalian, masjid ni memang banyak, tuan-tuan dan puan. Kiri kanan kita, kalau nak pergi naik kereta apa semua, kita boleh berhenti nak semayang, tak ada masalah, tuan-tuan dan puan sekalian. Masjid ni banyak surau dan balasahnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, tuan-tuan dan puan, dan kalau kita dengar, kalau biasa di Kelantan ini, apabila sebaik sahaja terdengar laungan azan maghrib, kan, kita boleh dengar speaker daripada luar masjid tu, orang sedang bersembahyang, kemudian habis maya tu, habis baca doa tu, kita dapat dengar kuliah ataupun tazkirah daripada ustaz-ustazah kita, ustaz-ustaz kita lah di masjid ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah rumah kita ni dekat dengan masjid ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita tak pergi ke masjid-masjid ni kan, maka itu satu perkara yang tak patutlah pada diri kita. Ya. Kita ni mungkin dah berumur banyak tahun kan, dah 40 tahun, 50 tahun ke dan sebagainya. Kalau rumah kita ini banyak masjid yang ada masjid ilmu tapi kita tak pergi, tuan-tuan sekalian, itu kita risau, tuan-tuan sekalian, penyakit jahil ini akan masuk ke dalam diri kita. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian. Okey. Jadi lazimi majlis ilmu, tuan-tuan puan. Pergi ke kuliah di masjid-masjid kita ataupun sebenarnya majlis ilmu ni bukan sahaja masjid-masjid Sebagai contoh, kalau kita nak mahir dalam ilmu masakan, kita pergilah belajar ilmu masak dengan kelas-kelas seminar dan sebagainya. Kita nak belajar ilmu perubatan, pergi ke kelas-kelas ini. Dengan kata lain, untuk keluar supaya kita tidak tersilap terhadap ilmu-ilmu yang kita belajar ini. Jangan kita buat try and error, tuan-tuan puan. Mungkin tersilap dan sebagainya akan memberi efek kepada masyarakat kita, memberi kesan kepada masyarakat kita. Yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, untuk kita keluar daripada kejahilan ini macam mana? Iaitu sudah tentulah merujuk kepada ayat yang saya baca awal tadi, iaitu iqra' itu, iaitu membaca. Bacalah. Membaca ni, tuan-tuan puan sekalian, saya ada ambil sedikitlah maklumat data daripada kajian Perpustakaan Negara. Kita boleh tengok bagaimana tabiat membaca masyarakat Malaysia ini. Kajian daripada Perpustakaan Negara menyebut pada tahun 2005, rakyat Malaysia ni pada tahun 2005 hanya membaca 2 naskah buku sahaja setahun. Dua naskah buku sahaja setahun. Ini pada kajian pada 2005. Pada 2014, kita pergi jauh sikit, alhamdulillah adalah peningkatan. Seorang rakyat Malaysia ini kadar purata membacanya pada 2014 ialah sebanyak 15 naskah buku setahun. Okey, alhamdulillah lah kan. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, kita kan negara Malaysia kan nak mencapai negara maju. Untuk mencapai negara maju, kita perlu tahu tabiat membaca ataupun kadar membaca seorang rakyat Malaysia itu perlu paling kurang 40 buku setahun. Barulah negara kita ni boleh menuju ke arah negara maju, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian. Dengan kata lain, kita mesti banyak membaca, tuan-tuan puan. Baca buku dan maknanya bawa anak-anak kita pergi perpustakaan, tanamkan minat membaca kepada anak-anak kita. Kalau kita ada kawan, kalau pergi Ion Mall di Kota Baru tu, Ion Mall di Kota Baru tu ada perpustakaannya. Selain daripada nak bershopping, bershopping di Ion Mall dan sebagainya tu, apa kata bawa juga kawan-kawan kita, anak-anak kita ni pergi masuk ke perpustakaan, tengok buku dan sebagainya. Dan di Kota Baru ni pun dekat Padang Perdana ni pun ada perpustakaan awam Kelantan, tuan-tuan puan. Kita pergi ke sana supaya bawa anak-anak kita supaya
mereka ni sukakan buku dan suka membaca lah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian. Dan yang ketiga, tuan-tuan puan, berguru. Ataupun kita ni untuk kita keluar daripada kejahilan ini, kita juga mencari guru-guru yang boleh memandu ataupun membimbing kita ke jalan kebenaran ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebagai contoh kan, atau paling kurangnya tuan-tuan puan sekalian, kita semak dalam Facebook kita, IG ke dan sebagainya kan. Facebook siapa yang kita selalu duk follow? Kan? IG siapa yang kita duk selalu follow? Kan? Status-status dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kalau ada seorang ustaz saya beritahu kan, kalau di telefon kita ni, tuan-tuan sekalian, cuba cek dalam telefon kita ni, ramai mana nombor telefon kawan-kawan kita, ada nombor telefon siapa yang ramai dalam telefon kita ni. Kalau dalam telefon kita ni ramai nombor telefon ustaz-ustaz, ustazah dan sebagainya, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau ramai orang-orang lain yang mungkin yang tak tahu mana hala dan sebagainya, kena jaga-jaga tuan-tuan. Okay? Dengan kata lain, berguru tuan-tuan sekalian. Supaya kita boleh, kalau ada masalah dan sebagainya, kita tanya guru-guru kita, ustaz-ustazah kita, alim ulama kita. Kalau di Kelantan ini tuan-tuan sekalian, sangatlah ramai para asatizah kita. Bahkan di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan ini sendiri pun ramai para asatizah kita. Okey, yang kita boleh jadikan sebagai rujukan, panduan dan sebagainya. Ada masalah, terus call mereka cuma kita kena jaga jugalah adab-adab nak bertanya dan sebagainya. Dan dalam bab berguru pun tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati juga jangan tersilap guru. Kerana tersilap guru mungkin boleh membawa kepada kesesatan lah tuan-tuan puan. Ya. Jadi nak pilih guru pun kita boleh tanya ialah para asatizah yang kita siqah lah ya. Kalau di peringkat di Kelantan ni Jabatan Mufti ke dan sebagainya, Jahid sendiri supaya kita dapat dibimbing dapat dibimbing. So tanya soalan tuan-tuan sekalian. Kalau bagi mahasiswa-mahasiswi sebagai contoh kan, apabila kita berada dalam kelas kuliah dan sebagainya. So untuk kita ni memperbaiki diri kita, tunjukkan kesungguhan kita dalam belajar. Sebab ada setengah-setengah kampus yang saya pernah ikut sebelum ni lah, kita tinjau dan sebagainya. Selalu juga kalau masuk kelas ni, ramai kalangan pelajar-pelajar kita ni yang suka pilih kerusi bahagian belakang, tuan-tuan puan. Masuk kelas, cari kursi belakang dulu. Depan tu tinggal kosong gitu. Puan sekalian, itu sebenarnya satu budaya yang sebenarnya tak bagus tuan-tuan sekalian. Sepatutnya kita kena berebut. Bila mana dah masuk majlis ilmu, pergi ke kerusi hadapan. Penuhkan kerusi depan dan kita timba ilmu dengan sebaik mungkin dengan para guru kita. Tuan-tuan puan yang rahmati Allah, lagi dikasihi Nabi sekalian. Okey. Kenapa tuan-tuan puan sekalian, tips untuk kita keluar dari kejahilan ini juga tuan-tuan puan sekalian, apabila kita melazimi majlis ilmu, kita membaca, kita berguru dan sebagainya, insya-Allah dengan cara ini bukan sahaja boleh menambahkan ilmu kita, bahkan menyuburkan ilmu kita, tuan-tuan sekalian. Dari segi ilmu juga, tuan-tuan sekalian, penting untuk kita beramal. Kita sebenarnya tak boleh sahaja menuntut ilmu, kita kena beramal. Sebab itulah dikatakan, ilmu ni tanpa amal umpama pohon yang tidak berbuah. Jadi supaya kita menikmati buah ilmu itu macam mana? Ada dua cara tuan-tuan puan. Yang pertama, kita kena amalkan ilmu tersebut. Dan yang kedua ialah kita sampaikan ilmu itu. Amal dan juga sampaikan. Maka insya-Allah barulah ilmu yang ada pada diri kita itu akan sentiasa subur dan akan sentiasa kita ingat. Tuan-tuan puan sekalian, kalau ilmu yang kita belajar tu kita tak amal dan kita tak bagi tahu, tak share pada orang, lama kelamaan kita pun akan dah mula tak ingat dengan ilmu yang kita belajar tu. Catatan kita di buku pun tinggal catatan sahaja. Tuan-tuan puan sekalian, dan bahkan kalau bila mana ditanya pun kita dah tak, macam dah kering dah kita kan. Bila mana ditanya pun kita tak dapat nak jawab. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana kita sentiasa beramal, kita sampaikan, contoh macam saya hari ini, menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan puan, sebenarnya saya dalam proses untuk nak jaga diri saya juga untuk keluar pada kejahilan ini, supaya saya boleh ingat, kita maknanya tengok balik ilmu-ilmu yang kita belajar sebelum ni daripada para ustaz-ustazah kita, maka ia akan berkembang subur dan akan sentiasa kita ingat dalam diri kita. Tuan-tuan puan sekalian, dan yang di akhir-akhir ini kita pun penting juga tuan-tuan puan sekalian, ini untuk ingatan diri saya dan kita semua, iaitu apabila kita ini berada dalam keadaan berilmu, kita rasa
Yalah, kita dah belajar banyak dan sebagainya. Penting juga tuan-tuan sekalian itu kita tidak sombong dengan ilmu kita. Kerana apabila kita sombong dengan ilmu kita, itu sebenarnya salah satu ciri-ciri kejahilan juga tuan-tuan sekalian. Jahil apa? Jahil untuk kita tawaduk dengan ilmu itu. Sepatutnya ilmu ini merendahkan diri kita, semakin merasakan diri kita ini. Kan? Sebab tu dia katakan semakin banyak belajar, semakin banyak benda kita rasa kita tak tahu. Yang Allah ni lebih maha mengetahui. Tetapi sangat berbahaya. Apabila kita semakin banyak belajar, menyebabkan kita semakin sombong, ini sangat bahaya. Tuan-tuan sekalian, cerita yang terakhir tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan sombong ilmu ni, ada cerita daripada orang-orang tua kita lah, tentang ada seorang profesor yang maknanya menaiki sampan dengan cerita seorang profesor dengan nelayan. Apabila nelayan ini membawa profesor ini pergi ke tengah lautan, kan, profesor ini dikatakan nak menumpanglah perahu ataupun sampan nelayan ni, nak pergi ke sebuah pulau. Apabila dalam perjalanan naik sampan perahu ni ke pulau itu, berlakulah perbualan antara profesor ini dengan si nelayan ini. Profesor tu bertanya kepada si nelayan itu, dah berapa tahun dah kerja ni jadi nelayan ni? Nelayan ni pun kata, dah dalam 30 tahun dah. Jadi profesor tu pun kata, apa jadi nelayan gininya? Kan? Apa jadi nelayan gini? Dulu masa kecil-kecil dulu belajar macam mana sekolah? Jadi profesor ni bertanya soalan-soalan yang agak menjatuhkan maruah si nelayan ini. Tapi nelayan ini respon biasa sahaja. Respon biasa ialah saya ni orang miskin dan sebagainya. Tak mampu belajar. Tapi profesor ni dia bertanya soalan-soalan yang agak mencederakan emosi nelayan ini. Tiba-tiba tuan-tuan puan, dalam perjalanan nak sampai ke pulau itu, tiba-tiba lautan itu mula bergelora. Sampan perahu atau perahu yang dinaiki oleh nelayan dengan profesor ini mula terumbang-ambing. Mula terumbang-ambing dan mula mula dah tak stabil, dan nelayan ini pun tanya si profesor ni, Tuan boleh berenang tak? Sebab kita ni tak boleh duduk lama ni, kita tak boleh duduk lama dalam perahu ni, kemungkinan akan jatuh ni, kemungkinan akan terbalik perahu ni. Apa jawapan profesor tu? Profesor tu kata, saya tak tahu berenang. Maka si nelayan ini pun pegang profesor ini, lalu terjunlah ke dalam lautan. Si nelayan ini pun bawa profesor ini sampailah ke daratan. Okey, maka ketika itulah si nelayan ini pun bertanya kepada profesor ni, kata, Tuan, ilmu yang tuan ada setakat ini agak-agak tadi kalau berada di atas perahu tadi, boleh selamat tak tuan di atas perahu tadi? Soalan si nelayan itu. Profesor itu pun terkesima ataupun terpaku nak jawab, sebab baru dia tahu, ya Allah, subhanallah, rupa-rupanya ilmu ni sebenarnya banyak cabang-cabangnya. Dan si nelayan itu kata, Tuan, ilmu tuan sebelum ini mungkin menyelamatkan tuan di luar sana, tetapi ilmu yang saya ada di lautan ini telah menyelamatkan diri saya dengan tuan. Jadi di situ apa yang kita boleh dapat tuan-tuan sekalian ialah kita ni tidaklah sombong dengan ilmu yang kita ada. Kita kena tahu yang semua orang ini ada kelebihan masing-masing dan ilmu ni sangat luas, dan kita belajarlah dengan bersungguh-sungguh untuk kita keluar daripada kejahilan yang merupakan pintu pada kegelapan ini tuan-tuan sekalian. Sebagai akhirnya ialah satu doa yang sangat bagus untuk penutup kuliah ini, satu doa yang sangat bagus untuk kita lazimi selepas daripada solat dan sebagainya, iaitu Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Ya Allah, rezekikanlah kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul dan ilham malaikat yang hampir denganmu ya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, doa ini sangat bagus untuk kita lazimi baca selepas setiap kali solat fardu, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang orang kata keluar daripada kejahilan, ataupun kita sentiasa berusaha dan ada rasa sentiasa minat nak menimba ilmu, supaya kita tidak berada dalam keadaan kegelapan dan berada dalam sebaliknya berada dalam keadaan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, sekian sahaja kuliah yang saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan semua. Dan sebenarnya untuk diri saya juga, untuk ingatan diri saya dan kita semua, mudah-mudahan memberi rahmat dan barakah kepada Allah SWT. Saya ucap terima kasih kepada
pihak Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Kelantan, pihak Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan dan semua yang terlibat di dalam usaha untuk menerbitkan siaran-siaran seperti ini. Tuan-tuan sekalian, sokonglah ya usaha-usaha ini dengan kita berikan like, share, komen, status yang baik-baik ke semua media sosial Yadim, Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan dan semualah, Kelantan TV dan sebagainya. Dan itu sebagai tanda sokongan kepada kita, kepada kawan-kawan kita di luar sana yang sedang berusaha untuk mengeluarkan masyarakat khususnya di Kelantan ini daripada kejahilan kepada kebenaran, kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.